Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 November 2024 bersama saya Syah Muhammad Amir. SPRM telah membekukan beberapa akaun persendirian dan syarikat berjumlah 1.1 juta ringgit milik suami isteri pengasas Fashion Valet menerusi Op Favish. Ini melibatkan kira-kira 11 akaun persendirian dan 6 akaun syarikat di bawah seliaan pasangan suami isteri itu. Menurut sumber, SPRM juga telah menyerbu rumah Vivi Yusof dan Fadzarudin Shah Anwar di Montiara, Kuala Lumpur semalam. Pasangan tersebut hadir ke pejabat SPRM jam 1 petang untuk menyambung memberi keterangan sebelum dibawa ke kediaman mereka pada jam 5.30 petang. Penggeledahan berakhir sekitar jam 8 malam dan antara barangan yang disita termasuklah 11 beg tangan dan seutas jam tangan berjenama mewah dengan anggaran keseluruhan kira-kira RM200,000. SPRM juga telah merekodkan keterangan daripada beberapa individu penting yang terdiri daripada Pegawai Kanan Khazanah Nasional, PNB, Fashion Valet, akuntan, penilai syarikat dan introducer. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan pembekuan akaun tersebut dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Pasangan itu disiasat susulan kerugian pelaburan sebanyak RM43.9 juta yang dialami oleh Khazanah Nasional dan Permodalan Nasional Berhad, PNB, dalam jenama fashion tempatan itu. Sementara itu, Vivi dan suaminya sekali lagi hadir di Ibu Pejabat SPRM hari ini untuk direkod keterangan. Pasangan suami isteri itu tiba pada jam 2.34 petang menaiki kenderaan pelbagai guna, MPV, berwarna hitam. Ini adalah hari ketiga Vivi dan suaminya hadir ke SPRM sejak Selasa lalu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara, PAC, akan memulakan prosiding berhubung kerugian pelaburan oleh Khazanah dan PNB terhadap Fashion Valet. Pada sidang media hari ini, pengerusinya MAS Ermiati berkata prosiding itu dijangka diadakan pada Minggu kedua Disember 2024. Kerabat diraja Pahang Tengku A.D. Akasha Tengku Abdul Rahman diheret ke Mahkamah Magistrate Kuantan hari ini. Dia didakwa atas pertuduhan mencederakan seorang lelaki menggunakan pisau Jun lalu. Pertuduhan itu dibuat kira-kira 2 bulan selepas Malaysia kini melaporkan dakwaan serangan terhadap pekerja pembinaan dan penyelenggaraan jalan alias Awang, 44. Anak Tengku Muda Pahang Tengku Abdul Rahman Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Bilah dituduh bersama 4 individu lain. Tengku Abdul Rahman ialah adik kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Arai Ayatuddin Al-Mustafa Bilah Shah. Salah seorang daripada tertuduh, Mohd Fauzi berkhidmat sebagai anggota polis. Kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Malaysia kini pada 5 September lalu melaporkan seorang kerabat diraja Pahang bersama sekumpulan orang didakwa menyerang dan mencederakan alias menggunakan pisau. Bapa kepada 8 orang anak itu mendakwa dia diserang susulan pertikaian berkaitan isu tanah di Rompin yang dia terlibat dalam pembinaan jalan di situ. Baik, berita seterusnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan terus memegang jawatan Presiden PKR pada pemilihan parti yang dijangka berlangsung tahun depan. Setiausaha Agung PKR Fuzia Saleh di peti utusan online berkata, perlembagaan parti hanya membenarkan setiap presiden memegang jawatan selama 3 penggal. Ini menimbulkan persoalan jika penggal selepas pemilihan akan datang menjadi penggal terakhir Anwar memimpin PKR selaku Presiden parti yang dipegangnya sejak 2018. Dan bagaimana kedudukannya dalam kerajaan. Menurut Fuzia, Anwar baru memegang jawatan itu 2 penggal kerana selama ini isterinya Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang memegang jawatan Presiden. Kata Fuzia, oleh itu tidak boleh beranggapan Anwar tidak mahu berundur. Malah Presiden parti lain memegang jawatan tertinggi itu dalam tempoh agak lama. Namun, Fuzia menjelaskan ini tidak bermakna Anwar tidak boleh terus menjadi Perdana Menteri walaupun jika dia tidak lagi menjadi Presiden PKR. PKR bakal melangsungkan pemilihan parti tahun depan dengan jawatan Presiden dan timbalan Presiden dipertandingkan. Seorang pengusaha restoran memohon ganti rugi fitnah sebanyak RM1 juta daripada Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin. Tuntutan saman fitnah yang dibuat oleh Ahmad Muzaini Maitin berikutan tuduhan dia suspek dalam kes pembakaran kereta milik Asri pada 22 Mac 2019.
Menurut tuntutan saman fitnah yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kangar pada 7 Jun tahun ini, Muzaini mendakwa Asri memuat naik hantaran fitnah di laman Facebook drmazhar.com pada 22 Mei 2019. Mengikut Undang-Undang Malaysia, tuntutan fitnah boleh difailkan dalam tempoh 6 tahun dari tarikh tindakan yang didakwa berlaku. Pengusaha berusia 38 tahun itu mendakwa hantaran media sosial berkenaan memaparkan gambarnya berserta tulisan mengenai penahanan 2 suspek oleh polis. Pemilik rangkaian restoran di Kangar itu menolak tuduhan berkenaan, mendakwa defendan memuat naik hantaran itu dengan niat jahat. Untuk rekod pada Julai 2019, seorang suspek bukan Muzaini didakwa di Mahkamah Session Kangar atas kesalahan membakar kereta Asri. Dalam pernyataan pembelaan yang difailkan pada 26 Ogos tahun ini, Asri menafikan dia memfitnah Muzaini kerana dia bukan pemilik atau pengendali laman Facebook drmazhar.com. Sempena ulang tahun Malaysia kini yang ke-25, mulai sekarang hingga 30 November, anda boleh melanggan atau memperbaharui pakej Malaysia kini anda dengan diskaun 25%. Klik link dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Kita ke perkembangan di Parlimen. Isu addendum terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak kembali hangat di Dewan Rakyat. Ini apabila Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail enggan memanjangkan pertanyaan Ahli Parlimen PN Taqiyuddin Hassan sama ada titah addendum itu wujud atau tidak. Kota Baru juga mengikuti keputusan mahkamah ketika peguam yang berkenaan bawa dan mahkamah kemudian menganggap bahawa addendum ini adalah satu hearsay. Itu sudah jelas keputusan mahkamah. Jadi kalau dah situ, itu sudah jelas lah. Kita tak patut timbul lagi lah. Sebagai kerajaan, apabila wujudnya isu addendum ini, boleh kerajaan jelaskan ada ataupun tidak ada addendum itu. Kalau mahkamah kata itu hearsay, Yang Berhormat faham apa maksud hearsay? Ya, jadi dianggap selesai lah. Pandangan Yang Berhormat adalah kerajaan kena tanya. Itu pandangan Yang Berhormat. Affidavit itu hearsay, isunya bukan hearsay. Pandangan Yang Berhormat, kerajaan kena tanya. Pada buat ada tak? Itu pandangan Yang Berhormat. Oleh kerana ada dispute, pertikaian, leave it to court to decide. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2025 peringkat Kementerian di Dewan Rakyat hari ini. Dalam pada itu, Saifuddin berkata akta tahanan rumah jika diluluskan hanya terpakai kepada individu yang dikenakan perintah tahanan reman sementara menunggu perbicaraan mahkamah. Bagaimanapun, katanya tahanan rumah tidak layak diberikan kepada individu yang ditahan reman kerana melakukan kesalahan termasuk jenayah serius yang memperuntukkan hukuman mati dan penjara seumur hidup. Presiden MCA Wee-Ka Siong menuntut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memberi penjelasan di Dewan Rakyat mengenai dakwaan kesilapan fakta kos pembangunan dan pelaksanaan sistem pangkalan data utama padu. Ahli Parlimen Ayer Hitam itu berkata, dia terkilan kerana Rafizi menuduhnya berbohong apabila menggunakan data tidak betul untuk kos pembangunan padu. Dengan hasrat membersihkan nama saya minta speaker nasihatkan pada menteri, saya bukan nak ungkitkan cari pasal, saya bukan jenis itu. Tapi kerana nama saya, kesucian nama seorang yang jahil seperti Wee-Ka Siong ni, saya pertahankan sampai ke kiamat. Sebab tu saya minta supaya menteri, kalau beliau masih berpegang pada 85 juta sebagai satu angka rasmi, maka kenalah beliau melakukan sesuatu, tarik balik apa yang tuduhan beliau terhadap saya semalam. Kedua, kalau benarlah pegawai bagi tanpa kenyataan, tanpa persetujuan beliau seperti mana dia beritahu saya, dia kena buat penerangan menteri di sini. Susulan itu, Dewan Rakyat sedikit panas apabila Ahli Parlimen Kampar Chong Jemin Banggun mempersoal kesetiaan Wee-Ka Siong. Chong Jemin membangkitkan sama ada ke Siong mahu mengambil tindakan seperti Ahli Parlimen Muar, Syed Sadiq Syed Abdul Rahman yang menarik sokongan terhadap kerajaan sebelum ini. Semalam saya dengar Ayer Hitam cakap mau tukar Ayer Hitam. No. Ayer Hitam cakap dia pernah duduk sini, pernah duduk sana, sekarang dia duduk tengah-tengah. Apa itu duduk tengah-tengah? Macam muar kah? Kalau mau duduk tengah-tengah macam muar, saya minta Tan Sri Ketua Ayer Hitam mari sini, Ayer Hitam. Ayer Hitam mari sini, Ayer Hitam mari sini. Ayer Hitam. Ayer Hitam mari sini. Welcome. Saya cek Ayer Hitam dia backbencher. Selagi semua tak duduk, saya akan katok sampai besok.
Duduk semua. Okey. Kapar, isu yang saudara bangkitkan tidak relevan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.